Okey, kalau dulu mungkin beli curry puff 10 sen dah dapat dah. Tapi hari ni mungkin kena keluarkan 50 sen baru dapat sebiji curry puff. Kalau dulu hantar anak pergi sekolah, mungkin RM2. Okey, untuk mereka cukup makan kenyang kan. Tapi sekarang mungkin RM5-10 untuk bekalkan anak pergi sekolah. Tuan Firuz ada anak pergi sekolah ke? Ya, ada. Berapa Tuan Firuz selalu bagi dia duit poket? Kecil lagi, baru 3 tahun lebih. Oh, Jadi 3 dia tahun pakai. lebih. Okey, alright. Tapi nak bagi tahu zaman sekarang parents mesti bagi lebih lah untuk tampung anak dia tu pergi sekolah supaya cukup makan. Kalau setakat RM1, RM2 dah tak cukup dah. Okey. Itulah dia kesan inflasi. Setakat ni kat sini okey tak definisi inflasi tu Tuan Firuz? Ah, Okey, cuma ada persoalan. Apakah nilai ukur wang tu dicetak? Takkan suka hati dia boleh cetak atau mesti ada tolak ukur dia. Batas dia. Okey. Tuan Faris silakan. Okey, saya jawab soalan ni sama kita. Sejak 1971, bila mana memang US dah orang kata dah putuskan hubungan dengan mata wang bersandarkan pada emas. Sebab sebelum ni emas, contoh 1 gram emas boleh cetak RM10, $10. Dia orang bersandarkan susu, maksudnya dalam storage tu, dalam reserve tu dia kena ada sekian-sekian amount baru boleh cetak sekian-sekian amount untuk mata wang. Tapi bila dia orang dah putuskan hubungan dengan bersandarkan pada emas tu, US ni kita semua tahulah, siapa yang tahu, siapa yang tak tahu kita bagi tahu. US ni memang the scammer of the world lah. Memang scam paling terbesar dalam dunia. Masa tahun 1941 sampai 71 pun memang ada isu dengan banyak negara. Dia orang cetak duit macam banyak-banyak, lepas tu bagi dekat negara luar bagi barang dekat dia orang. Contoh bagi butter lah, bagi segala benda lah apa yang ada negara-negara luar tu ada. Dia orang hantar dolar banyak-banyak ke negara tu, tak tanpa bersandarkan pada apa-apa. Lepas tu yang negara ni hantar barang-barang yang bernilai. Contoh macam apa? Macam besi, logam-logam bernilai, produk makanan kepada US. Ya, betul. Dan kita kena faham setiap mata wang kertas selama ni bersandar kepada mata wang US dollar. Jadi, kalau mata wang US dollar tu jatuh, semua mata wang kertas termasuklah ringgit pun akan jatuh. Jadi risiko kejatuhan sistem mata wang tu sangat tinggi. Banyak negara dah mula boykot US dollar sebab mereka tahu US dollar semakin melemah disebabkan cetakan tanpa kawalan. Okey, tak ramai orang tahu yang rupa-rupanya mata wang kertas kita ni dicetak tak bersandar pada apa-apa aset pun. Tak bersandar pada emas. Dia cetak suka hati lah. Jadi bila berlaku fenomena macam tu, cetakkan suka hati dan orang membuat pinjaman tanpa henti, memang inflasi tu non-stop, unstoppable. Jadi kita nak orang faham yang inflasi tu, yelah sebab ada orang kata, alah inflasi ni kejap je, harga barang naik kejap je, nanti dia turun lah balik. Minta maaf lah banyak-banyak kalau kita dah faham tentang inflasi ni, kita boleh nampak yang inflasi akan semakin teruk sebab cetakan mata wang kertas tu tidak ada noktahnya. Jadi macam mana kita nak survive dalam keadaan zaman mata wang kertas tu sentiasa dicetak, inflasi semakin teruk, harga barang sentiasa naik. Itu yang kita nak bincangkan dalam agenda seterusnya. Tapi setakat ni boleh nampak tak apa maksud inflasi? Kenapa inflasi tu tidak boleh dielakkan? Ya, betul. Alah, terima kasih banyak. Kenapa okey Tuan Firuz untuk lihat sama ada kita betul-betul faham atau tidak inflasi ni. Kalau orang tanya Tuan Firuz kenapa mata wang ringgit sentiasa susut nilai, macam mana Tuan Firuz nak jelaskan pada mereka? Susut nilai benda ni kalau tanya memang saya perlu saya baca lebih banyak lagi lah sejarah dia, isu semasa. Memang perlu banyak knowledge lagi lah kalau nak hurai. Tapi setakat apa yang saya faham sekarang dari Setakat huraian,
dan Encik Faris dengan Husnul tadi beritahu berkenaan tentang apa inflasi tadi. Apa yang saya boleh tahu, inflasi ni seolah-olah nak bagi tahu kata nilai ringgit, nilai wang kertas tu bermasalah. Nilai wang kertas tu bermasalah. Bermula daripada daripada Amerika, dolar Amerika dan hanya lah benda ni ialah bentuk dalam bentuk penjajahan juga sebenarnya. Saya dalam masa yang tak sedar. Saya pun tanya juga kenapa Amerika menjadi kuasa besar. Salah satunya sebab ekonomi. Tak tahulah di sebalik permainan mereka dengan wang kertas ni saya tak tahu, saya tak ada knowledge, saya tak ada nak terangkan, saya perlu lihat lebih, tambah lagi ilmu tentang ni, nak jelaskan masalah inflasi ni. Bukan masalah nak cerita pasal harga barang naik tapi berkait dengan nilai wang yang tak ada ikatan. Betul. Nilai ni hanya berkait dengan nilai ni berkait dengan orang panggil yang iktibar. Maksudnya orang yang anggap benda tu bernilai. Itu nilai. Nilai tu sebenarnya ada pada manusia, bukan ada pada emas. Semua anggap benda tu bernilai, maka dia akan jadi nilai. Ini maksudnya berkait dengan cara pandang kita jugalah manusia. Tapi memang emas ni memang dalam tamadun manusia ia bernilai. Itu tak disangkat. Cuma benda wang kertas ni benda baru. Ya, betul. Ya, betul. Saya suka bila Tuan Firuz mengakui ini ada apa orang kata penjajahan, penipuan, scammer, whatever lah kan yang kita panggil. Tapi ni memang satu penipuan. Kalau kita nak kata kenapa umat Islam lemah, kerana kita menggunakan sistem mata wang kertas. Bila kita guna sistem mata wang kertas, maksudnya apa? Kita simpan dalam bentuk wang kertas, nilai duit kita tu sentiasa berkurang, sentiasa bocor tanpa kita sedar. Contoh kalau orang tu gaji 3,000, 4,000, 5,000, sampai satu masa dia akan rasa gaji tu dah tak cukup. Sampai dia terpaksa minta isteri dia bekerja untuk tampung perbelanjaan. Kenapa tiba-tiba tak cukup ni? Sebab harga barang naik tak berhenti. Kenapa harga barang naik tak berhenti? Sebab inflasi itulah. Cetakkan, lambakan mata wang kertas tanpa kawalan. Dia telah merompak kuasa beli kita. Merompak kebebasan kita, masa kita. Patutnya masa kita ni kita nak spend dengan family. Tapi sebab kuasa beli kita makin hilang, kita terpaksa korbankan masa kita dengan family untuk bekerja. Mencari lagi duit. Tapi tak pernah cukup. Selagi mana kita masih juga bergantung dengan mata wang kertas. Masih lagi menyimpan dalam bentuk kertas. Itu yang kita nak educate masyarakat. Nak buat simpanan dalam bentuk emas. Bukan dalam bentuk kertas. Untuk selamatkan kuasa beli kita. Untuk selamatkan nilai duit simpanan kita tu. Supaya tak bocor. Macam makan biskut. Hari ni beli, hari ni nak makan. Bila kita simpan emas Tuan Firuz, kita simpan emas at least 2 ke 5 tahun. Jadi kalau ada anak yang macam kecil tadi umur 3 tahun tu kan, Tuan Firuz akan tahu kos pengajian anak nanti akan melambung. Pasti lambung. Jadi kalau Tuan Firuz nak senang bila Tuan Firuz dah berusia nanti dan anak pun dapat meneruskan pengajian, dia pun akan tersenyum dengan Tuan Firuz. Biasa dia peluk, dia cium, dia kata ya Allah, ayah aku sangat hebat lah. Dia sanggup mendanai aku untuk belajar, tak perlu pinjam lagi. Memang hutang. Macam saya ni ada 90 ribu ni. Rasa rugi, rasa teruk. Jadi menyimpan emas ni sebenarnya tak membuatkan anda kaya, tapi dia mengekalkan kesenangan anda. Okay? Ada orang saya ni duniawi. Saya gunakan, dia menyenangkan hidup anda. Kesenangan tu akan kekal. Allah dah kekalkan kesenangan. Tuan Faris. Oh ya. Okey, kita tinggal 7 minit kan? Kita tinggal 7 minit. Okey, Tuan Faris tadi kata harga semua naik kan? Cuma bezanya kalau tengok dekat gambar ni kan, harga kereta tu naik kan? Tapi dia tak naik sebanyak emas tau. Tengok emas daripada 40,000, dia naik jadi 320,000. Sedangkan kereta 40,000 naik 60,000. Nak cakap apa? Ya, semua benda akan naik harga disebabkan inflasi, disebabkan kuasa beli ringgit makin susut. Tapi emas, tengok, dia naik tu berganda. Sebab apa? Sebab dia